Ya, saya tengah tengok berita ni. Takut aku tengok. Oh, subhanallah. Ini berita palsu je ni. Oh, apa lega. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada ketika ini telah tersebar bermacam-macam berita yang kadang-kadang menakutkan kita. Dan atas keprihatinan kita, kita turut menyampaikan kepada orang lain dan tiba-tiba ternyata bahawa berita tersebut merupakan berita-berita palsu. Bagaimanakah Islam mengajarkan kepada umatnya apabila menerima sesuatu berita? Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu satu berita daripada orang-orang fasik, maka periksalah kesahihannya, pastikan kesahihannya. Fatabayyanu, selidikilah kesahihannya. Maka yang diajarkan kepada kita apabila kita dapat satu-satu berita ialah dengan kita mengkaji, mencari dan memastikan kebenaran sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita menyampaikan sesuatu yang benar yang tidak menyebabkan panik dan susah hati kepada masyarakat seluruhnya, insya-Allah. Demikian yang diajarkan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 25 Mac 2020. Hari ini Rabu dan juga kita harapkan semua dalam keadaan yang sejahtera dan bermaya. Saya Fitri Yahya. Dan saya Sofia Nursilatul. Pastinya kami harapkan agar semua berada di rumah dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan yang sedia mengetahui segala yang terperinci berkenaan dengan penularan wabak COVID-19. Di mana kita tahu banyak sebenarnya yang telah pun diwawarkan dan sudah tentu kita melihat antara pergerakan orang ramai ketika Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan sejak minggu lepas. Ada yang kita melihat antara trend mereka yang membeli secara berlebihan ataupun panic buying. Dan itu adalah satu perkara yang silap sebenarnya sebab kerajaan sendiri memberi jaminan bahawa semua bekalan mencukupi. Yang kita perhatikan pun ini akan menjejaskan kalau kita membeli secara pukal, secara banyak menyebabkan ialah banyak rak yang kosong. Betul. Jadi orang yang di belakangnya tak dapat apa-apa. Dan sehingga kalau hari Minggu contohnya ada yang berbaris panjang, nak membeli untuk timbang tu pun satu barisan panjang. Betul. Ya, jadi kemudian nak bayar lagi 2-3 jam hanya untuk di pasaraya saja. Jadi kita maklumkan bahawa kita kena membuat jadual sebab hanya seorang saja yang keluar untuk mencari bekalan makanan. Yang kedua, waktu operasi banyak premis juga telah pun berubah ya. Ada waktu tertentu saja yang dibuka, ada tempat yang pukul 5.30 dah tak ada, tempat yang 7 malam dah tak ada, ada tempat yang biasanya 8 malam dah tutup, biasa pukul 10 kan. Jadi ini juga memberi ruang kepada mereka yang bekerja di pusat-pusat beli belah ini untuk juga berehat bersama keluarga. Kita ambil masa bertenang dan insya-Allah semuanya akan mencukupi. So, kita pastinya ingin anda untuk meneruskan kegiatan panic buying ini kerana walaupun niat kita adalah untuk melindungi keluarga kita, tapi dalam keadaan kita berada di pasar, di pasaran dan sebagainya, kita dalam keadaan berpusu-pusu, tolak-tolak, kita akan mempunyai kontak yang cukup rapat dengan orang, kita tak tahu mempunyai jangkitan atau tidak. Dan dengan niat kita nak melindungi keluarga itu, kita pulang ke pangkuan keluarga dan memberi mereka risiko yang cukup besar. Ini yang kita ingin ingatkan. Dan walau macam mana pun, penjarakan sosial itu adalah sangat penting untuk kita praktikkan setiap hari dan di mana saja kita berada. Dan dalam keadaan di rumah pun sekali, kita perlulah menjaga kesihatan sama sendiri dan melihat dan memantau kesihatan kita dan juga anak-anak kita. Ya, terutama kalau di rumah tu ada orang yang sakit, yang mungkin imunitinya rendah ataupun orang tua, kita kenalah setiap kali kita keluar mungkin ke tempat berbelah, tempat yang sesak mungkin tak dapat dielakkan. Kita kenalah pandai-pandai untuk jaga kebersihan. Mungkin topeng mungkin telah pun dipakai dibuang, biasa dalam plastik dibuang. Kemudian kita mencuci tangan, bersihkan diri, bajunya terus dibasuh supaya nanti kita tak tahu ya, sebab sekarang ni semua orang dalam keadaan yang tak nampak sebab kita sekarang ni diserang oleh unseen soldiers yang kita sendiri tidak nampak. Jadi cara terbaik ialah kita membuat sebaik mungkin persiapan dan juga kawalan. Semua kita semua akan dilindungi. Dan sudah tentunya dengan keadaan pada masa kini, kita walaupun dalam keadaan yang terkawal dan baik, tapi masih kita tak tahu bagaimana keadaan ekonomi kita dalam keluarga kita dan sebagai individu sendiri. Dan keadaan panic buying ini akan membuatkan kita lari bajet lah orang kata ya. Dan mungkin tak tahu bagaimana untuk mempunyai aliran kewangan yang lebih stabil sekiranya kita sentiasa melakukan panic buying atau membeli terlampau mendadak. Jadi kita perlu fikirkan juga apakah tindakan kita untuk masa depan untuk menjamin yang kita mempunyai kewangan yang mencukupi untuk melalui PKP
sama ada akan diteruskan atau tidak, kita perlu mempunyai persiapan itu juga. Ya, okey. Dan Jadi ini antara kita pantauan. membuat perancangan semua aspek dan kalau boleh tunggu sebab contohnya mungkin ada yang ada urusan di bank. Ya. Kalau lihat orang ramai sangat, kita mungkin jadualkan hari yang lain. Sebab sekarang ni semua orang dalam keadaan yang dahagakan maklumat, dahagakan perkembangan. Kita bersabarlah tunggu maklumat yang sahih diedarkan. Kadang-kadang kita hanya jadi mangsa berita palsu ya. Kita ke tempat ini untuk mencari bantuan, sedangkan bantuan itu hanya untuk orang yang dikuarantin. Seperti yang kita bincangkan di MHS malam ya. Mungkin ada bantuan daripada NADMA. Jadi itu hantar untuk mangsa ataupun keluarga yang dikuarantin, bukan untuk orang yang terjejas pendapatan. Jadi insyaAllah selepas ini mungkin ada yang akan sibuk untuk urusan KWSP, sibuk untuk urusan bank dan sebagainya. Kita harap sabar dan moga-moga segala urusan akan dipermudahkan. Sebab itu teruskan berdoa sebab saya dimaklumkan juga bahawa ada seruan solat hajat kepada umat Islam di Malaysia ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah menitahkan agar rakyat jelata masing-masing dirikan solat hajat khusus menolak wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada masa ini. Oleh itu, saya amat mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk menyahut titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong dengan melaksanakan di rumah dan tempat masing-masing dengan mematuhi segala arahan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Dan itu sedikit wawar berkenaan seruan solat hajat kepada umat Islam di Malaysia. Dan bersempena dengan 25 Mac ini juga, kita ingin mewawarkan kepada anda, ini adalah hari yang cukup istimewa. Selamat Hari Polis yang ke-213 yang kita ingin ucapkan kepada seluruh warga Polis Diraja Malaysia yang telah pun memberikan kita satu perlindungan yang cukup hebat, memberikan kita satu kepastian yang keselamatan kita sentiasa terjaga, terutama pada masa kini yang kita dalam keadaan melawan atau menghadapi wabak COVID-19. Kita ucapkan terima kasih, sedikit terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia dan selamat Hari Polis yang ke-213. Okey. Berikutnya kita ada apa nak dikongsikan? Ya, kita juga ada diwawarkan juga sebagai satu usaha untuk terus melawan penularan COVID-19. Media Prima terus melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal, membantu mereka di barisan hadapan ataupun frontliner seperti doktor, jururawat, kaki tangan hospital dan semua kaki tangan yang terlibat membantu menangani wabak ini, dan keperluan lain yang membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi cepat-cepat hulurkan bantuan anda sekiranya anda berkemampuan. Orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund dan nombor akaunnya tertera di kaca TV anda sekarang. Setiap sumbangan besar atau kecil amatlah bermakna untuk kita sama membantu sesama manusia. Ya, sebab memang ada individu yang diuji dengan pendapatan yang kecil, berniaga harian, moga mereka dapat dibantu ya. Mungkin ada ibu tunggal yang ada ramai cahaya mata yang perlu beri makan dan sebagainya. Ini masa kita untuk berbakti. Moga-moga apa yang kita sumbangkan itu akan berbalik kepada kita dalam bentuk pahala dan kebaikan yang berpanjangan. Selain itu, kita juga nak berkongsi kepada anda untuk kita ketika duduk rumah ni, kita jaga kita bebas COVID-19. Kita juga ingin memaklumkan bahawa dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dari 23 hingga 31 Mac 2020. Dan untuk maklumat lanjut dan juga untuk langganan, anda boleh layari www.nstp.com.my/mco. Jadi sambil kita mendapatkan maklumat yang sahih, juga ada dalam tu banyak sekali pengisian pendidikan, berita, jurnal, rencana, yang moga akan memberikan manfaat kepada keluarga. Jadi kita membaca, kerana membaca akan membuka cakrawala minda dan menjadi insan yang berilmu, walaupun dikurung tetapi tetap jiwa kita berkelana mencari bahan-bahan ilmiah untuk jiwa. Betul. Okey, dan sekarang kita juga nak maklumkan pertukaran tentang TV9. Bermula 1 April pastinya saluran 119 TV9 akan bertukar saluran kepada saluran baru, iaitu kepada saluran 149. So tidak lama lagi, hanya beberapa hari saja lagi dipastikan anda mengetahui inilah perubahan ke saluran baru 149 bermula 1 April 2020.
Ini adalah pesan-pesanan yang kita ingin sampaikan pagi ini. Semoga kita semua sentiasa cakna dengan segala apa yang perlu kita tahu, dan juga kita ingin wawarkan apa yang tertera di laman akhbar hari ini. Mungkin kita mulakan dahulu dengan berita harian. Okey, baik. Kalau kita tinjau di paparan berita harian. Ya, kalau di muka hadapan guna khidmat pakar perubatan Cina. Itu yang menjadi sisipan di muka hadapan, di mana kerajaan sudah memulakan rundingan dengan negara China untuk menggunakan khidmat pakar perubatan negara itu dengan segera bagi membantu petugas barisan hadapan menangani wabak COVID-19. Dan pakar perubatan dari 26 hospital tempatan akan mengadakan sidang video dengan pakar perubatan China bagi berkongsi kaedah dan strategi terbaik untuk melawan wabak itu. Dan kita pun banyak membaca di halaman akhbar yang menyebut bahawa di negara China kesnya semakin berkurangan. Malah ada hari yang langsung tidak ada kes baru dilaporkan. Di Hubei juga rakyat dibenarkan untuk pulang untuk melihat kediaman mereka. Dan ini adalah satu strategi yang cukup baik sebab China tempat bermulanya wabak ini. Jadi mereka ada pengalaman, mereka ada mungkin perkongsian yang bermanfaat untuk negara. Dan sehingga kini COVID-19 telah pun membunuh 16,500 orang di seluruh dunia dan kes jangkitan telah pun meningkat kepada 377,400 orang. Dan kebanyakannya di China, Itali dan Sepanyol antara tiga negara utama. Okey, selain itu kita akan lihat juga di halaman ke-4 dan ke-6 bagi berita harian. Yang mana kita dapat melihat bahawa dalam usaha untuk mendepani cabaran ini, lebih 1,000 rakyat Malaysia juga yang terkandas dibawa pulang melalui hubungan Malaysia-China. Wisma Putra termasuk menteri telah mula berbincang dengan kerajaan China bagi memohon bantuan untuk menghantar pakar khususnya dalam bidang perubatan ke Malaysia dengan segera. Selain itu, kita perhatikan juga lebih 1,000 rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara termasuk Uzbekistan, Mesir, Maldives, Nigeria, Thailand, Jepun dan Kemboja berjaya dibawa pulang ke tanah air. Baik. Jadi dalam kes yang sama juga minta bantuan China, UAE untuk bantu atasi wabak. Jadi hubungan yang baik itu telah pun dimanfaatkan untuk kerjasama serantau. Sebab ini bukanlah isu serantau tetapi isu dunia global yang hanya kita perhatikan sekarang ini telah pun sampai ke Amerika Latin. Ada dah kes dilaporkan terbunuh. Dan di tempat lain memang terlihat pada gambar-gambar yang menakutkan, terutama di Itali sebab dah lagi tak mampu lagi untuk menampung jumlah pesakit yang begitu ramai, sehingga kan ada perubatan, apakah perubatan dari negara lain yang datang untuk membantu aspek fizikal, aspek emosi. Terutama pada ketika ini, contohnya di negara Eropah yang menjadi epicentrik pusat kepada penyebarannya sebab mungkin kerana mereka ni dah terbiasa dengan menggunakan train ataupun apa yang kawasan yang padat. Mungkin ada budaya juga mereka ni bersalaman, bercium pipi dan sebagainya, kontak yang begitu rapat. Dan memudahkan lagi penyebaran termasuk di musim yang agak sejuk ini. Dan saatnya getir ini semoga dengan perkongsian apa yang kita lihat di seluruh dunia ini akan menjadi satu iktibar bagi kita untuk menghormati Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan kita ini untuk memastikan kita semua selamat dan supaya negara kita dalam keadaan yang masih terpelihara dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini. Saya akan teruskan dengan perkembangan di NST. Ini berkenaan dengan Tokyo 2020, Tokyo 2020, thumbs up to Olympics delay. Banyak sebenarnya yang mengatakan bahawa ini adalah satu inisiatif yang bagus, satu keputusan yang perlu diadakan dan wajar untuk memastikan bahawa keselamatan kesemua warga atlet sedunia adalah terpelihara. Dikatakan di sini, Japan's Prime Minister and the head of the International Olympic Committee IOC agreed to postpone the Tokyo 2020 Games by a year yesterday in an extraordinary move, unprecedented in peacetime as the world battles the coronavirus pandemic. The move would be a devastating blow for the city of Tokyo, which had won widespread praise for its organisation with venues finished well ahead of time. But the IOC also has come under increasing pressure in recent to postpone the Games scheduled to start on July 24th with 1.7 billion people across the planet in lockdown to prevent the further spread of COVID-19. Apa yang dititipkan di sini sebenarnya antara persetujuan Perdana Menteri Negara Jepun dan pengerusi Komiti Olimpik Antarabangsa untuk sama-sama membuat keputusan untuk menunda Tokyo 2020 ke tahun hadapan di satu musim yang dikatakan itu musim panas. Itu satu pergerakan ataupun satu keputusan yang pastinya akan memberikan impak yang lebih positif kerana kita menghormati
warga seluruh dunia dalam keadaan membendung wabak yang cukup menakutkan ini, dan ini pastinya adalah satu inisiatif yang dipuji oleh seluruh ataupun kesemua pihak di seluruh dunia. Baik, itu di ketiga halaman Akhbar hari ini anda boleh dapatkan NST, Berita Harian dan juga Harian Metro. Dan selepas ini kita ingin di Metro ada juga perkongsian ini tentang keluhan corona. Baik. Yang mana tular mesej seorang doktor, saudara-saudaraku, apa yang paling kita takuti ialah tim frontliner yang mulai burn out, kebenatan dan hilang semangat. Jadi kita perhatikan ada juga mesej, tolong doakan saya, doa anda semua saya perlukan sekarang. Andainya malam ini saja saya adalah yang terakhir, kata Nur Aina Ashirah, disyaki COVID-19. Dan setiap malam saya menangis di atas sejadah merayu kepada Allah agar penyakit ini dapat mencuci dosa saya. Bekas pesakit COVID-19, Tun Haji Arifin Mamat yang merupakan seorang ketua pengarah di sebuah institusi yang sempat kita berintas langsung semalam secara di dalam talian. Beliau berkongsi bagaimana sengsaranya, gelisahnya, tetapi hanya munajat menjadi benteng penyelamat. Dan kini disahkan telah pun discharge dan juga sembuh. Memoga jadi inspirasi kepada yang lain. Jadi banyak mesej yang kita berikan kepada semua. Stay at home, let's fight COVID-19, don't spread the virus. Dan sebab sekarang ini 64 kes positif kini dirawat di ICU yang memerlukan tumpuan rapi pada mereka terlibat sebagai barisan hadapan ini. Ya. Dan dengan 15 kematian yang pulih baru 183, tetapi ada 1,624 lagi yang sedang dirawat. Termasuk ada juga yang masih lagi diburu sebab mereka ni bila masih bebas bimbang berlaku lebih banyak kontak dengan orang lain. Betul. Dan bimbang ia akan merebak. Jadi kita doakanlah semoga kalau melihat kepada kluster, mungkin kluster tabligh yang paling banyak. Jadi moga-moga apabila itu dapat dikawal, ia akan mengurangkan lagi lah kepada kes yang lain. Jadi kita ingin mengelakkan salah faham. Kita tidak langsung menyalahkan tabligh itu, tetapi kita hanya menyeru kepada yang terlibat supaya tampil sebab ramai telah memberikan kerjasama yang cukup baik, yang memberikan motivasi, mereka menyebarkan dakwah dalam apa jua sekalipun. Tapi yang masih lagi tersisa, yang mungkin juga dari kalangan warga bukan Malaysia, mungkin ada etnik Rohingya, Pakistan dan sebagainya, kita mengharapkan mereka dapat tampil, memberi kerjasama untuk mereka diuji. Kita tidak tahan apa-apa, tapi nak uji sahaja sebab bimbang, kita tak tahu kan ya kemungkinan yang akan berlaku. Kita mendengar keluhan mereka semua, tapi inilah masa untuk kita jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain dan jujur untuk membendung bersama-sama untuk menangani wabak COVID-19 ini. Semua terpulang pada rasa tanggungjawab diri sendiri, dan kami harapkan bagi anda semua yang rasanya mempunyai sebarang simptom, yang rasa muskil, dapatkan bantuan, dapatkan check-up yang selanjut dan secepat mungkin. Baik, kita akan teruskan perkongsian hari ini dengan bingkisan seterusnya. Ini berkenaan dengan kesan COVID-19 pada ekonomi Malaysia, disediakan oleh Joe. #duduk rumah, #kita jaga kita, #COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari bagi menangani penularan COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi negara. Kerajaan menganggarkan kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari 2020 sebanyak 3.37 bilion ringgit. Menurut Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, penularan COVID-19 menyebabkan pakej pelancongan dibatalkan dan menjejaskan mereka yang bekerja dengan syarikat penerbangan serta perhotelan. Susulan penularan COVID-19 di 140 negara di seluruh dunia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah membatalkan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020. Menurut menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri, pembatalan itu dibuat bagi memberi keutamaan supaya kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan negara serta rakyat terpelihara. Semua penggiat industri pelancongan dan kebudayaan diseru mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, peraturan dan arahan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN yang berkuasa ketika ini. Selain pelancongan dan penerbangan, sektor lain yang terjejas teruk ialah perusahaan kecil dan sederhana serta perniagaan perejitan. Terdapat kekesaran daripada rakyat apabila perniagaan terpaksa ditutup dan aktiviti perniagaan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, prestasi pasaran petroleum minyak mentah dunia merosot di bawah $30 Amerika setong, terburuk dalam 18 tahun pasaran minyak global. Ia memberi kesan kepada ekonomi negara kerana Malaysia antara pengeksport minyak dunia.
Dalam masa yang sama, pasaran bursa saham di seluruh dunia mengalami situasi sukar dan penyusutan berikutan kebimbangan pandemik COVID-19. Semalam, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bursa Malaysia Berhad mengumumkan bahawa jualan pendek atau short selling digantung buat sementara hingga 30 April 2020. Pergantungan ini diperkenalkan sebagai sebahagian daripada langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan potensi risiko yang timbul daripada ketidaktentuan yang sengit dari ketidakpastian pasaran global. Dalam suasana getir yang dihadapi ketika ini, kerajaan melaksanakan rangsangan ekonomi baharu untuk menghadapi cabaran sepanjang tempoh sekatan kawalan pergerakan dilaksanakan. Kerajaan akan memastikan pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan akan dipantau pelaksanaannya supaya kesannya akan dapat dirasai oleh semua rakyat. Pelbagai usaha dilaksanakan merangkumi kerajaan pusat dan negeri dalam membantu mereka yang terjejas, terutama peniaga kecil yang mengalami masalah kewangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini, Majlis Tindakan Ekonomi memutuskan beberapa inisiatif. Antaranya membenarkan semua ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berumur bawah 55 tahun membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun dua masing-masing tertakluk kepada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan yang boleh dibuat bermula 1 April membenarkan 12 juta ahli KWSP mengeluarkan simpanan berjumlah RM40 bilion. Pengeluaran wang dari KWSP ini dapat meringankan beban dan mereka perlu faham situasi yang dialami negara dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani penularan wabak maut ini. Jika isu pandemik ini dapat dikawal dan diselesaikan lebih awal, negara dapat keluar dari kemelut wabak COVID-19. Dan saya percaya bahawa tidak ada orang yang tidak bimbang. Semuanya resah, gelisah dan juga memikirkan tentang pendapatan, tentang mulut yang perlu disuap, ya, tentang perniagaan, tentang kehidupan semuanya. Bukan hanya dalam konteks Malaysia tapi ini berlaku di seantero dunia. Malah ada yang menyifat ini sebagai satu malapetaka yang perlu didepani dengan penuh kebijaksanaan dan juga permuafakatan seluruh anggota negara di dunia ini. Dan dalam merujuk kepada Malaysia, kita juga hari ini akan berbincang tentang apakah kesan COVID-19 ini kepada sosioekonomi, yang mana kalau melihat kita baru dapat melihat di atas kertas pun memang kesannya agak menakutkan sebabnya berantai dan tidak mungkin dapat dipulihkan dalam masa seminggu dua, memerlukan komitmen yang jitu melibatkan pihak kerajaan, pihak persatuan dan juga semuanya sekali. Dan kita akan berbincang dengan lebih mendalam bersama dengan Encik Nazli Khalifah yang merupakan ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Terima kasih untuk kita di Malaysia. Ya. Baik, dikenali sebagai IBIM, ya? Ya. Mungkin terlebih dahulu penonton ingin tahu apakah sebenarnya peranan IBIM selama ini. Silakan. Ya. Persatuan Industri Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia atau dikenali sebagai IBIM ni dah ditubuhkan sejak tahun 1995. Sekarang ni kita ada sebanyak 26 bank menjadi ahli. 11 institusi perbankan tempatan macam Maybank Islamik, Afin Islamik, Bank Islam, dan kita ada 5 institusi kewangan pembangunan atau dikenali sebagai DFI macam Bank Pembangunan, SME Bank, ya. Dan kita juga ada 10 ahli dari bank-bank asing yang diperbadankan di Malaysia, sepertinya HSBC Amanah, Stanchart Sadiq dan sebagainya. So, IBIM merupakan platform supaya ahli-ahli dapat bekerjasama untuk membantu membangunkan sistem perbankan Islam di Malaysia. Sistem perbankan Islam Malaysia ni kita tengok lebih kurang 40 tahun baru ditubuhkan dalam sejak 40 tahun yang lalu. Jadi kita ke belakang sikit. Jadi platform ni membantu kita macam mana improve kita punya sistem, macam mana kita punya servis untuk customer dan produk-produk yang kita nak keluarkan untuk customer. Ya. Baik. Kalau soalan asas kita melihat kesan sosioekonomi itu akan menjadi ya kita tak ada perkataan dia sesuai, tapi untuk memujuk hati akan kesan yang tidak baiklah. Ya. Kesan yang mungkin berantai dan sebagainya. Jadi persediaan, mungkin kita mulakan dulu dengan persediaan pihak bank dari segi menyusun atur strategi dan juga memberikan fleksibiliti kepada mereka yang terlibat dengan pinjaman dan sebagainya. Ya. Apakah kesediaan itu wujud dan juga memang perlu dilaksanakan secara menyeluruh tanpa ada sebarang pilihan? Macam mana? Ya. Dari mula semenjak dikenakan
Malaysia mengharungi wabak ni, pihak Bank Negara Malaysia dan pihak kerajaan telah sentiasa mengingatkan sistem perbankan untuk memastikan wang tunai adalah cukup. Kita tak nak pelanggan pergi ke bank nak cuba nak keluar duit untuk kegunaan harian, kita tak cukup. Jadi itu yang paling utama untuk bank. Sistem kita punya teller machine, ATM seluruh negara sentiasa kita tengok diawasi untuk menentukan jumlah wang yang cukup. Itu memang tanggungjawab bank lah. Kita tidak boleh guna tidak boleh membiarkan wang tunai yang tidak cukup. Ya, terutama di kawasan pekan-pekan kecil. Kadang-kadang mesin ATM pun agak terhad. Tapi dah berulang kali orang datang pun masih lagi out of service. Sebab kita tengok arahan saranan dari kerajaan supaya menggunakan ATM daripada masuk ke dalam branch, dalam cawangan untuk menggunakan perkhidmatan kaunter. Kita suruh guna sistem elektronik, sama ada kita guna ATM ataupun kita guna perbankan elektronik yang semua bank memberi produk ni. Dari segi kecekapan penyampaian komunikasi kepada pelanggan, jadi macam mana untuk supaya reach itu dapat kepada golongan sasaran, sebab kita tidak mahu ramai yang berbaris panjang kemudian sesak di bank. Dia juga dapat kontrol lah dengan kita punya PKP ini untuk kawalan pergerakan. Macam mana tu? Kita bagi tahu sistem ATM terutamanya. Pertama kali kita sarankan kalau boleh kita guna melalui media elektronik, elektronik channel. Kalau nak buat pembayaran bil apa semua, sekarang tak payah keluar cash. Kan? Kita guna online, kita top up kita punya e-wallet ke. Jadi tapi kalau nak kena pelanggan tetap datang ke bank, cawangan, kita sarankan guna ATM. Jadi tak payah masuk. Dan untuk penggunaan ATM kita dah jarakkan, kita letak, kalau kita tengok gambar-gambar, kita dah meletakkan garisan sebanyak 1 meter untuk jarakkan orang tak menunggu secara rapat-rapat. Jadi itu, dan kita sentiasa berkomunikasi sama ada melalui media massa ataupun media elektronik untuk memberi nasihat kepada pelanggan kalau tetap kena datang ke cawangan-cawangan bank. Ini prosedur-prosedur yang kita sarankan. Ya, baik. Kalau ada sebarang soalan boleh kirimkan di Facebook kami di MHI, dan kita akan bereaksi 3 nanti akan sambung berbincang tentang kesan sosioekonomi dalam menempuh cabaran COVID-19. Sampai sini di MHI. Okey, kita kembali di MHI dan kita masih berbincang dengan Cik Nazri Khalifah, Ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Baik, kita melihat kalau aspek pelancongan saja, rugi sekarang ini lebih kurang 9 bilion. Tiada penerbangan, kemudian sangat-sangat terrible lah kepada industri penerbangan contohnya. Kemudian mereka yang terlibat dalam peruncitan lagi, yang terlibat dengan segala bentuk perniagaan. Jadi pada masa sama juga mungkin terpaksa membayar gaji pekerja, tapi pendapatan tidak ada. Jadi kita bimbang lebih banyak yang gulung tikar, tak dapat berfungsi dan terusnya memberikan impak yang cukup buruk. Jadi macam mana melihat perkara ini? Kita tengok impak pandemik ataupun perintah kawalan pergerakan ni. Satu, kita faham konsep dia yang sebab apa benda perintah ni dikeluarkan. Kita kena faham sebab untuk menghalang COVID-19 ni dari merebak secara seterusnya. Tapi bila kita tengok impak sosioekonomi menyeluruh, dari orang persorangan, dari perniagaan dan perniagaan besar dan perniagaan kecil dan sederhana dan perniagaan besar, termasuk peniaga yang tepi jalan. So bila kita tengok perintah dikeluarkan, ramai yang tidak dibenarkan datang kerja sebab work from home apa semua. Jadi masa tengah harinya yang menjual-jual barang makanan semua sudah terjejas. Jadi kita tengok dan
peniaga-peniaga ini mungkin juga mempunyai pinjaman dengan bank, pinjaman kereta. Jadi memang nampak impaknya itu. Jadi dengan itu pihak bank sama ada perbankan Islam atau perbankan konvensional sentiasa memantau perkara ini. Kita tengok mana pelanggan yang menghadapi masalah dan boleh datang berjumpa dengan pihak bank. Kita berbincang dan kita tengok macam mana kita boleh melanjutkan tempoh, mengurangkan pembayaran bulanan dan sebagainya. Dari segi insentif ataupun rangsangan apa juga package amat diperlukan ketika ini. Betul. Jadi kita juga perlu ukur kepada kemampuan kerajaan untuk menyantuni mereka sebabkan mungkin pada pasaran harga minyak juga telah pun berubah yang mungkin kontra dengan apa yang dibentangkan di belanjawan dari segi nilainya. Jadi nak sesuaikan itu bagaimana? Sebab kalau kita hanya kerajaan syik memberi dengan pulangan yang sedikit, jadi juga akan memberi bebanan yang berat kepada kerajaan. Kita tengok satu yang insentif dari kerajaan, yang kita tengok juga macam saya boleh bercakap bagi pihak perbankan, bukan insentif, jadi kemudahan yang diberikan oleh pihak bank. Kita tak boleh mengharap pada insentif kerajaan bergantung dengan keadaan sekarang ni. Jadi pihak-pihak bank sentiasa bersedia berbincang dengan semua yang terlibat, baik individu ataupun syarikat PKS. Kita berbincang dan kita dapat melihat kalau ada yang kita boleh bantu sama ada melanjutkan tempoh pembiayaan ataupun mengurangkan bayaran bulanan, ataupun kita boleh beri macam 3 bulan macam holiday lah, tak bayar-bayar. Tapi bukan benda tu bukannya dimansuhkan, cuma lepas 3 bulan kita sambung bayar balik dengan yang tertunggak tu sekali. Tiada pengecualian lah untuk bayar tu. Pengecualian sebab kita sistem bank ni dia bergantung daripada dia ada depositor dia yang dia kena bagi return juga. Dia kena bagi pulangan. Jadi kita kena balance kan. Mungkin kalau pinjaman tu 3 tahun, kita boleh panjangkan jadi sikit lagi ke macam tu. Dari segi untuk menggalakkan rakyat kembali berbelanja dan juga memenuhi keperluan, kita ada mungkin kemudahan KPSP. Jadi bagi yang tidak ada tabung pendanaan, bagaimana pula dari segi kesan kepada rakyat? Yang ini saya boleh bercakap untuk terutamanya PKS. Kerajaan kita mengadakan sistem jaminan yang PKS boleh datang ke bank berbincang dan bank boleh gunakan sistem jaminan dari CGC apa semua untuk membantu membolehkan pembiayaan diberikan kepada pengguna, pada PKS ini. Jadi kita bermakna bank bukan stop bagi pinjaman atau financing. Kita tetap boleh tengok dan kita akan cari jalan yang boleh membolehkan untuk bank membantu para PKS. Bagi mereka yang terlibat ekonomi mereka dengan contohnya macam import ekspor di saat tidak ada kemudahan fasiliti seperti penerbangan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka jadi terpuruk. Tidak ada ruang. Jadi kadang beri dana sekalipun sebab memang contohnya bagi contohlah macam mereka terlibat dalam konteks umrah contohnya. Yang hanya 100% bergantung kepada sumber itu. Tapi misal kata kalau tempoh itu dipanjangkan di Arab Saudi contohnya, di kesan berantailah mereka yang membekalkan perkhidmatan berkaitan umrah ini macam mana itu. Sama macam saya cakap tadi, sesiapa yang terlibat atau terjejas disebabkan keadaan semasa ni datang berjumpa dengan bank yang di mana mereka mempunyai pinjaman atau mempunyai akaun dan berbincang macam mana yang bank boleh bantu. Kita juga mungkin dalam masa sebulan yang lepas, semasa China tengah teruk almost total lockdown, kita juga ada customer kita, dia kata barang dia nak hantar ke China, dijual ke China pun tak boleh sebab bila sampai di pelabuhan tak ada orang yang nak bekerja tu kan. Jadi impak dia dah sediakan, dia dah berbelanja kos untuk mengeluarkan barangan ni tapi dia tak dapat dijual. So sama macam itu juga. Yang pentingnya datang berbincang dengan bank yang masing-masing. Jadi kita akan cuba mengurangkan beban dan mencari a win-win situation lah untuk kedua parti.
Ya, kalau rakyat hanya menabung macam tu dan juga hanya membeli barang keperluan untuk makan minum saja dan industri ataupun perniagaan yang berorientasikan servis ini bagaimana? Ya. Kita nampak dalam masa sekarang terutamanya fokus rakyat atau orang ramai, keluarga, fokusnya untuk barang keperluan. Okey. Sudah semestinya tak ada plan untuk travel, yang nak beli kereta baru, nak beli semua tu tak akan ada. So yang kita nampak impak ke industri-industri ini mungkin akan berterusan agak lama. Ya. Selagi keadaan wabak ni COVID-19 ni tak selesai, dia akan berterusan ya. Jadi macam saya cakap tadi, pelancongan umrah, nah kita dengar mungkin haji pun akan tergugat. Dan apa ni, pelancongan semestinya, for example, kita tengok di Melaka yang selalunya dari pelancong-pelancong asing di Kota Kinabalu, bukan setakat hotel yang besar-besar kan, yang jualan makanan apa semua souvenir apa tu, skraf tangan, semua terpabit lah. Jadi kerajaan memberi bantuan, dan yang mana yang mempunyai pinjaman dengan bank, saya minta datang berjumpa dengan bank masing-masing untuk cuba mencari jalan mengurangkan beban dalam masa beberapa bulan yang dekat ni. Kita pun tak nak tengok bank tak akan seterusnya mengambil tindakan apa semua, jadi tak logik. Ya, kita akan cuba memanjangkan tempoh ni, membolehkan orang ramai ataupun peminjam-peminjam bernafas sementara. Lepas tu bila ekonomi wabak ni dah berkurangan dan aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa atau bermula untuk pick up balik, dan kita akan tengok macam mana. Ya. Mungkin sebagai akhirnya pesanan kepada rakyat. Ya. Di saat berdepan dengan ujian ini, apa saranan? Perintah PKP, kita harap semua dapat patuh. Lagi satu, saya tadi masa mula saudara bercakap berkenaan panic buying. Jangan membeli secara panik yang tu tak menguntungkan siapa-siapa, yang mungkin membebankan segelintir yang tak sempat beli. Yang beli setakat perlu, setakat ni kita diberi jaminan barang makanan ada cukup. Ya. Satu yang kita nampak sekarang adalah keprihatinan tentang kebersihan diri. Personal hygiene. Sebelum ni kita tak pernah kisah basuh tangan apa. Mungkin sekarang ni yang nampak positif dia yang tu. Dan lagi satu, berkenaan sistem perbankan. Bukan sistem perbankan tak nak jumpa akas pelanggan. Kalau boleh, kita cadangkan guna perbankan digital channel, online banking apa semua, ataupun gunakan ATM. Dekat ATM pun kita boleh transfer duit, kita boleh buat pembayaran pinjaman, kita boleh check balance account apa semua. Jadi kita tak perlu masuk kaunter, bertemu dengan kaunter staff yang kita tak tahu. Kita pun mungkin membawa wabak, ataupun staff tu mungkin ada. Jadi kita cuba elakkan social distancing lah. Kita cuba yang tu kita memang kena buat. Ya, tapi kita harapkan tak sampai menjarakkan emotional distance. Ya, jarak emosi itu juga perlu dijaga. Jarak emosi kena jaga. Kadang-kadang kita ni memerlukan maklumat sangat tercari sumbernya. Apa-apa, terima kasih kepada Cik Nazli Khalifah sebagai ahli Majlis Persatuan Institusi Perbankan dan juga Kewangan Islam Malaysia yang berkongsi tentang arah tuju sosioekonomi dan juga cabaran semasa. Selain kita mengharapkan ada pemulihan yang baik untuk negara dan juga untuk dunia. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan sekarang kami juga akan berkongsi kepada anda pesanan khidmat masyarakat hati-hati se-Malaysia yang juga mahukan semangat. Sebab kalau kita asyik bermuram tak akan mengubah apa-apa, tapi kalau kita berdoa positif, itulah yang kita mahukan di saat ujian yang berat sebegini. Kita duduk rumah, kita berdoa dan semoga ia akan terus membawa kebaikan kepada kita. Ini rangkumannya. Hai guys, Assalamualaikum kepada semua penonton MHI. Saya Ara Jawari. So Ara ingin sarankan kepada semua untuk duduk dekat rumah dan jangan keluar pergi mana-mana kalau tidak memerlukan anda untuk keluar. Dan jangan lupa untuk pakai hand sanitizer walau di mana anda berada. Dan kalau memang korang memerlukan untuk keluar, pakailah mask sebab mask boleh prevent korang daripada dapat penyakit daripada orang lain. And just
stay at home untuk semua yang memang tak diperlukan untuk keluar. Duduk rumah elok-elok, diam-diam, makan. Ingat, duduk rumah, diam-diam, makan. Okey? Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini MHI. Okey, saya Azri Ismail. Saya cuma nak sarankan untuk semua rakyat Malaysia untuk terus duduk di rumah, stay at home. Okey, ikut saranan kerajaan. Kalau korang terasa apa-apa simptom pasal COVID-19 ni, korang kena cepat-cepat pergi check, kena declare pasal benda-benda ni. And then jangan lupa makan benda-benda yang healthy, buat some very simple exercise dekat rumah as well. And then jaga semua benda-benda. Actually macam-macam yang kau boleh buat dekat rumah, macam menonton TV ke, kau boleh kemas semua bilik-bilik korang ke, benda-benda yang tergendala sebelum ini. Okay, saya harapkan anda semua terus lindungi dan just take care and have a nice day. Hello Malaysia hari ini. Tolonglah aku, tolong duduk rumah. Tolonglah semua, tolong duduk rumah. Hai semua, please stay at home, stay where you are put, duduk dekat rumah. Sebab apa? Kadar peningkatan COVID-19 makin naik hari demi hari. Sekarang ni kes dia dah 1,000 lebih, ya Allah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton MHI. Saya Hez Azmi, merupakan seorang penyanyi dan juga komposer. Di kesempatan ini saya nak memohon kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan juga agama untuk kita sama-sama duduk rumah menurut perintah kawalan pergerakan yang disarankan oleh kerajaan kita sekarang ni. Sebab makin hari angka yang dijangkiti oleh COVID-19 makin meningkat. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Wani Hasrika. Wani nak pesan kepada anda semua, tolong duduk di rumah. Silalah patuhi perintah kawalan pergerakan. Sebab apa? Sebab hanya kita je yang boleh putuskan rantaian COVID-19 ni. Tolonglah bantu mereka-mereka di luar sana, semua doktor-doktor, semua nurse di luar sana yang dah bertungkus lumus untuk nak memastikan pesakit-pesakit COVID-19 baik semula dan untuk menghentikan penularan COVID-19. So korang dekat rumah, tolong sanitize tangan, jangan lupa jaga kebersihan dan luangkanlah masa bersama yang tersayang. Okay? Hashtag stay safe, hashtag kita jaga kita. Okey, dan kita harapkan anda terus duduk rumah, berdoa dan juga penuhi seruan sebab tadi ada dititahkan supaya kita rakyat jelata dapat solat hajat, berdoa setiap waktu duha dan sebagainya. Semoga ada keajaiban, ada kesembuhan dan ada perlindungan yang dapat melindungi kita semua. Ya. Dalam kesempatan ini, sementara kita semua berada di rumah, bagi anda semua berada di rumah sekarang ini, kita akan menghubungi rakan artis kita, Maya Karin, di mana dengan ceritanya memang telah pun memenuhi masa berada di rumah selama PKP ini dengan melakukan aktiviti kecergasan bersama keluarga, bersama anak-anak dengan cukup hebat sekali. Kita menghubungi Maya Karin yang rasanya sudah ada di talian bersama kita. Yeah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, apa khabar? Sihat, apa khabar? Okey, Maya di mana tu? Saya berada di rumah. Okey. Biasanya orang tanya juga kalau musim perintah kawalan pergerakan ni, Pontianak bukan kembali ke hutan ke macam mana? Petri. Halo? Ya. Maya dapat dengar kami ya? Ya. Okey. Okey. Tadi kita gurau saja sebab anda begitu ikonik sebagai Pontianak Hari Sunnah Malam kan. Okey, jadi mungkin dapat dikongsikan pengisian aktiviti Maya Karin sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Silakan. Well, seperti orang online apa Maya, saya rasa kalau televisyen tu kena off kot sekejap sementara kita nak buat senaman di pagi hari ini. Ataupun mute-kan Facebooknya. Dari segi audio. Okey. Kita tak dengar suara Maya sekarang ni. Bagi anda penonton di rumah, kita sebenarnya nak meminta Maya Karin untuk ajar kita sedikit sebanyak antara steps-steps
mudah yang boleh dilakukan di rumah. Ya, okey. Ini pastinya boleh membantu para ibu bapa yang sambil jaga anak tu boleh sama-sama bersenam sekali dengan anak. Ya? Ya, Bapa itu anak dia. 4 boleh. Itulah dia sebab saya tak apa sebab mengejar anak pun dah satu birokrasi. Betul. Setuju juga tu. Anak satu tidur, anak dua ada, anak tiga dan nombor empat ada. Empat kat atas sini. Okey, sini. Okey, jadi untuk anda yang mungkin rasa kesepian, kita atasi rasa itu dengan aktiviti yang bermanfaat. Ya, okey. Jadi Mai Karin yang tadi ditugaskan untuk membantu jaga berkongsi pengalaman beliau untuk saya dah bersedia. rekreasi. Okey. Yang kasut sukan saya. Baik, Maya dah bersedia. Boleh tunjukkan kita antara step-step mudah boleh dilakukan di rumah bersama anak-anak? Okey. Baik, mudah baik. So ini adalah saya exercise. Okey. Let's start. Lari setempat. Okey. Yang dekat studio. Pakai suit Kita lari setempat sambil memastikan ada penjarakan sosial ya. Okey, Saya mesti. dengan Fetri, jangan risau. Okey. Lari setempat ni mungkin dalam seminit kot. Okey. Kita minta maaf kalau ada masalah audio di situ, tapi kita masih boleh meneruskan pergerakan kita. Okey, ini lompat setempat. Okey. Itu dia burpee. Fetri Raya, mari. Okey. Okey. Talian terganggu sikit. Tak apa, nanti kita akan cuba kembali Kita akan cuba. dengan Mai Karin. Untuk anda yang dah ada idea, mungkin dapat merujuk ke laman sosial ya. YouTube supaya ada. sebab kita lumrah manusia memanglah mungkin cepat bosan ataupun tak tahu nak buat apa. Kita kena pelbagaikanlah. Daripada kita tidur tak ada sebarang hasil, tak produktif, tetapi kita teruskan dengan motivasi dan keyakinan diri. Kerana seperti mana kita tahu kan, dalam kita menangani wabak ini sebagainya, kita perlu juga ada punya ketahanan daya badan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita duduk rumah makan je, masak makan. Jadi itu secara tak langsungnya akan membuat kita tak sihat dan keadaan yang tidak fit untuk menangani segala virus dan juga bakteria. Jadi inilah kerana kita ingin bawakan antara aktiviti dan juga pergerakan yang cukup kata lincah sikit ni supaya kita berpeluh di rumah dan tak perlu keluar kawasan rumah pun kita masih boleh bersenam. Ya, dan sekarang mungkin kalau ada halaman rumah tu dapatkan juga dari segi bekalan cahaya matahari. Kalau kita asyik berkurung ya sebab cuba anda bayangkan anda hidup dalam suasana yang tidak ada cahaya matahari. Maksud saya memanglah kita nampak semua cerah tetapi tak terkena langsung dengan mungkin matahari pagi ya. Yang perlu juga sebab itu juga mungkin dalam satu tenaga yang luar biasa daripada sumber alam. Baik, kita dah berjaya menghubungi Maya Karin semula. Maya ada di situ? Okey, dah dengar dah suara dia. Okey, loud and clear. Kita teruskan. Biasanya saya pakai kasut. Okey. Tapi dekat rumah dengan light macam ni kita tak perlu. So as long as the light off, kita start heart rate kita sikit, then we move on to tajam yang senang untuk orang yang macam tak cukup fit boleh buat macam ni. Okey. Star jam. Saya wakilkan Sofia untuk buat. Saya ingin ajak Fetri Raya sekali untuk bersama kita. Maya, bagi mereka yang mungkin ada masalah lutut dan sebagainya kan, macam mana tu? Mungkin ada alternatif lain mungkin lompat ni? Ada tak? Ada. Okey. Sekarang kita boleh move on pada lunges. Okey. Lunges. Okey. Ni senang dan slow. Okey, kita ke depan saja. Dan down. Okey. Sekali lah Fetri. Okey. Saya tunjuk dari sini. Siapa yang sakit lutut tu dan tak berapa fit. Okey. Wow. Dan mungkin lebih. Jadi kita you see the balance pun kena jaga. Di lututnya kena sampai ke lantai ya, Maya? Dekat-dekat dengan lantai. Dekat dengan lantai. Okey. So kalau boleh kaki pun macam 90 degrees. Okey. Dan kalau step dia terlalu kecil macam tu, dia tak berapa jadi. Okey. Ini membuatkan otot kaki kita. Lunges ni adalah bagus untuk kaki. Okey. Buatkan untuk otot kita dekat kaki and overall balance. Ya. Baik. Saya punya material seluar tak sesuai, takut terkoyak. Okey, pakai pejabat ni. Office wear. Office wear pun boleh ya. Untuk squat. Squats. Untuk kaki dan juga untuk bahagian punggung. Okey. Wow. So, jarak kaki macam
Ikut dengan shoulders, dengan bahu kita. sama jarak lebih kurang. Lepas tu kita slowly kita turun. Tahan sekejap, Okey. naik balik. Ini pun untuk bahagian kaki, untuk belakang, untuk balance. Saya cuba sekali Okey. Okey. 3, Wow, ni pertama kali saya bersenam 10 di kaca TV tuan dan puan-puan. Ni kali kedua bagi Fetri Raya. Itulah dia. Okey. 7 kalau boleh tu back kita mestinya straight. Jangan pukul macam tu. Kalau mungkin tu kita akan tahan straight. Baik, dan setiap set ini adalah berapa kali ulangan tu, Maya? Kalau ini kita buat 10 kali 3 set. 3 set, 10 kali per set. Okey. Okey, yang seterusnya? Seterusnya kita akan work on the core. Wow. Nampak bahagian kita di sini dan di sini. So I will do about 3 different exercises yang saya akan tunjuk. Okay, mari kita start. Saya rasa dalam pakaian kita, Fetri, susah sikit kot. Susah. Tak apa, kita bagi Maya Karim buat. Kita bagi Maya tunjukkan kepada anda. Daripada di rumah tu buat sekali, jangan tengok saja. Kami ada alasan sebab pakai baju kerja. Saya sini kalau rasa agak susah boleh minta orang pegang kaki. Okey. Pegang sikit bagi support. Ataupun kita ada kerusi ke, kita boleh hook kaki kita untuk extra support. Saya akan gunakan tambah support. Okay, let's do it. 10 reps. 10 reps juga. 10 kali, 3 set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
7, 8, 9, 10. Sempurnakan. Wah, hebatnya Maya. Okey. Maya ni stamina tinggi kan sebenarnya? Wow. Ha? Tinggi sangat stamina Maya. Bolehlah. Bolehlah. Kita teruskan dengan yang next one. Ini juga untuk bahagian tengah perut. So, abs semua. Siapa nak six pack tu, buatlah hari-hari satu kali. Six pack. Wow. Baik. Okey. Okey. 7, 8, 9, 10. Okey, kalau buat macam tu 100 kali sehari dijamin memang kuatlah otot kita di situ. Baik. Okey, semoga terus memberikan inspirasi Mai Karin. Terima kasih banyak bersama kami di MHI secara langsung. Dah habis dah. Dah habis dah. Masih yang terhad. Buat plank satu je. Plank. Okey. Dalam studio. Yang ni senang. Ada kita cukup masa lagi ke nak buat senaman akhir? Senaman akhir adalah plank. Okey. Planking. Terus straight. Kita buat 3 Nak cuba? 1, 2, 3, 4, 5, Okey. 6, 7, 8, mungkin 15 dah. 10, 11, 12, 13. Selama 1 minit ya? Kalau boleh 1 minit. Baik. Okey. Tapi 1 minit pun sakit badan. Baik, terima kasih Maya. Okey, Kita nak terima kasih, Mai ucapkan. Karin. Kalau ada satu pesanan nak disampaikan kepada rakyat Malaysia, kepada semua yang menonton, yang berada di rumah sekarang ini, apa yang Maya nak sampaikan? Well, ini adalah time untuk kita, like you said, mungkin dianggap cuti tak cuti. Cuti yang tak boleh balik kampung. Dan banyak orang duduk dan masak dan tengok TV. Tengok movie. Tapi kesihatan dalam masa ini adalah lagi penting daripada sebelumnya. Ya. Kan? So, exercise home, cara-cara macam ni untuk to get the heart moving, get the blood circulation tu ada, and overall kesihatan memang kita lebih kena jaga. Dan jangan lupa sentiasa minum air. Oh, baik. Terima kasih Maya. Terima kasih. Kekal Bye. sihat, kekal kuat. Terima kasih kerana memberikan inspirasi. Awak nampak sangat terinspirasi sekarang. Itu dia, kita kena bergeraklah sebab kalau kita tak bergerak kita kaku, takut kita fikiran tak berkembang kan. Aliran yang paling darah penting tu kita walaupun duduk rumah, kita jaga kita dan fight COVID-19. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak lagi pengisian #duduk rumah, #kita jaga kita, #COVID-19.
Okay, so hari ni Sarah nak kongsi, Sarah nak pergi pasar raya, nak beli barang, beberapa barang, nak dekat habis dah. Jangan panic buy. So since kami tak panic buy, kami sentiasa kena pergi pasar raya untuk top up barang. And Sarah selalu bawa mask, glove, plastik untuk buang glove, and juga extra glove, and of course sanitizer. Alright, so Sarah juga akan kongsikan keadaan kawasan rumah dan juga di pasaraya. Okey, jom ikut Sarah, okey? Baik, kami mulakan dengan perkongsian Sarah, bekas pengacara program Borak Kopitiam, di mana masih lagi bersama dengan program Borak Kopitiam. Dimaklumkan bahawa beliau terkandas ketika berada di Kota Kinabalu sebab difahamkan memang ada perintah kawalan pergerakan sebegitu yang mana tidak dibenarkan bagi warga Sabah untuk terbang ke Semenanjung dan sebaliknya. Jadi tetap beliau manfaatkan aktiviti di situ. Jadi Sarah berada di talian untuk berkongsi pengalaman. Sarah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Patrick Studio? Ya, sebelum ini kita juga berkongsi di mana anda berkongsikan detik di lapangan terbang ketika tidak dibenarkan untuk ke Semenanjung. Tapi bukan halangan untuk Sarah terus variasikan, manfaatkan aktiviti bersama keluarga, mungkin dapat dikongsikan. Ya, betul. Saya sepatutnya terbang ke Kuala Lumpur pada 18 Mac, iaitu Rabu yang lalu. Tapi rencana saya punya IC ada case, iaitu saya orang Sabah. Jadi Sarah tidak dibenarkan keluar oleh kerana perintah kawalan pergerakan. Sedikitlah, tapi tak apa. Sarah tak marah, Sarah patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Perdana Menteri kita. Tak apalah bertiket, tapi yang paling penting untuk sentiasa mengambil inisiatif untuk stay at home, dan juga semestinya kita kat rumah tak boleh buat apa-apa. Kita manfaatkan apa yang Patrick kata tu, lakukan aktiviti bersama keluarga juga. Dan sekarang ni pun Sarah ada anak yang berumur 6 bulan. Jadi inilah masa untuk Sarah bonding dengan anak Sarah bersama dengan suami Sarah juga. Selain Sarah, ramai juga yang terkandas di lapangan terbang pada Rabu yang lalu. Tapi semua orang tak panik, kita relax dan ikut saja apa yang dikongsikan oleh pihak immigration itu. Okey, baik. Kita juga nak meninjau kehidupan seharian dan juga wajah terkini Kota Kinabalu sebab kita ada had pergerakan ke Sabah Sarawak dan juga sebaliknya. Jadi macam mana mungkin dapat Sarah kongsikan aktiviti dan juga suasana di Kota Kinabalu? Saya dapat lihat sebab dua hari yang lalu Sarah telah pergi ke pasaraya untuk membeli barang-barang keperluan. Dan apa yang saya lihat di jalan raya memang kuranglah kereta berbanding seperti biasa. Kalau sebelum ni ada juga yang semua dan kedai saya sebanyak-banyaknya tutup. Dia hanya buka cuma pasaraya saja, klinik and all yang essential. Dan saya dapat pasaraya juga ketika ini memasuki pasaraya, suhu badan Sarah diambil juga. Maksudnya ada juga langkah-langkah keselamatan yang diambil. Dan saya lihat di pasaraya masih lagi ada bekalan. Jadi kepada warga Kota Kinabalu, relax. Jangan sanitize, bekalan makanan, bekalan rumah masih lagi banyak. Dan juga setiap yang pergi tu hanya satu orang saja tengok. So tak ramai lah dekat pasaraya. Tapi saya dapat katakan warga Kinabalu patuh dengan kawalan pergerakan dan taklah macam patuhlah macam I can see that. Dan lihat di berita sekarang juga lebih dari 40% yang berpilih untuk stay at home. Dan itu saya harap lagi 10% masih lagi mengambil peluang untuk jangan cuma-cuma stay at home juga. Because itulah harapan untuk memutuskan jangkitan COVID-19. Dan sebab walaupun kita rasa kita tak kena, tapi you never know. Kita dengar apa yang diputuskan oleh pihak media, pihak kesihatan, dan kita jangan dengar dengan cerita yang tak sahih. Okey, baik. Terima kasih Sarah berkongsi pengalaman dan semoga bersabar dengan ujian. Dan kami menantikan anda kembali ke Kuala Lumpur, insya-Allah. Ya, terima kasih kepada pihak Malaysia hari ini dan kepada Patrick dan juga kepada anda semua di studio. Take care. Jangan lupa juga
1 meter social distancing dan stay home juga lepas bekerja ya. Okey, baik. Dia Sarah, pengacara borak Kopitiam di Kota Kinabalu. Dan sekarang anda mungkin ibu-ibu khasnya yang nak buat sendiri sanitizer. Sofia akan bersama dengan Sri Kandi ini untuk berkongsi pengalaman dan kemahirannya. Sebab kita ni pusaka bangsa kan, mungkin daripada rempah ratus tu ada ramuan yang dapat kita manfaatkan. Okay. Sofia dah berkongsi. Ya. Terima kasih Petri, dan pastinya kita akan membawakan satu perkongsian yang sangat menarik. Kita sebenarnya mana kita tahu kalau kita ingin membendung penularan wabak COVID-19 ni adalah dengan mencuci tangan dulu, air dan sabun mesti ada. Tapi kalau tak ada, betul-betul tak ada, baru step kedua ataupun alternatif kedua adalah menggunakan sanitizer. Dan bersama saya hari ini Puan Nur Janah Ahmad Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak kita 1 meter kan? Jarak kita jaga. Jarak kita jaga, jangan risau. Tapi hari ini Puan akan tunjukkan kepada diri sendiri bagaimana sebenarnya kita boleh buat sanitizer secara alami dan secara berbuih ataupun berfoam. 2 jenis sanitizer yang Puan nak kongsikan bersama kita. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Salim. Okey, seperti mana Puan Sofia tadi maklumkan bahawa pakar-pakar sudah memutuskan, mengisytiharkan bahawa penggunaan sabun dan air adalah paling efektif untuk defeat corona-morona ni. Jadi istilah dalam kenapa tak nak bawa maksudnya alcohol sanitizer adalah pilihan kedua bila sabun dan air susah dapat. Okey, kata kuncinya bila senang dapat. Okey, why not kita jadikan senang dapat? Hari ini Kak bawa contohkan yang terbaru ialah foaming sanitizer. Sofia boleh cuba yang ni. Okay. Foaming sanitizer sebenarnya adalah menggunakan sabun dan air supaya anda senang dapat bawa tanpa alasan. Okey, kita contoh ini foaming sanitizer. Tengok betapa senangnya dia dimanfaatkan. Just bawa ke mana-mana anda pergi, bawa satu foaming sanitizer, bawa tisu kecil. Dah kerana habis. Apa cara nak buat foaming sanitizer? Anda boleh gunakan sabun di rumah, sabun mandi ataupun sabun basuh napkin baby ataupun shampoo, apa-apa sabun liquid. Okey. Kemudian bancuhan dia yang menjadikan dia foaming ialah kepala botol. Kepala botol. Ya, ataupun kalau tak ada tak apa, ini pun okey. Supaya jangan ada alasan, ni attitude-nya masalah je sebenarnya. Tak ada alasan, tak senang susah dapat sabun. Okey, bawa je ke mana sebab ialah corona kan. Ya. Jadi jangan buat main benda ni. Yes. Jadi isunya berapa banyak kena isi? Untuk sebesar ini 60 ml, pastikan satu sudu. Satu sudu besar adalah 14 ml. Okey, untuk sebesar ini, botol sebesar ini, pastikan dia 2 sudu besar. Maksudnya 15 ml. Campurkan dengan air apa yang boleh air ditapis lah sebagainya. Tak mesti, air tap pun boleh. Okay. Dan dia tak apa lama, tahan lama. Tapi sekarang dah tak ada alasan, kita boleh bawa ke mana. Okey, itu foaming sanitizer kita dah selesai. Dah selesai, dapat satu. Alhamdulillah. Yang seterusnya, alami sanitizer menggunakan bahan-bahan semula jadi. Okey, ini very interesting. Sebenarnya penemuan formulasi ini telah dipelopori oleh Universiti Airlangga Surabaya ketika mereka menangani isu SARS iaitu flu sesama burung dan terbukti mengurut fakulti farmasi dia Dr. Somebody lah di sana mengatakan dia setanding dengan etanol. So apa yang kita kena buat ialah kita boleh guna sirih. Since bumi kita yang bertuah ni banyak sangat digunakan Allah dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada nilai bakteria, antibakteria, antivirus, antiseptik. So dalam contoh ni kita ambil sirih. Sirih di sini adalah kita perlukan sirih sebanyak 60 gram. 50 gram dihiris? Yes, dia kecil-kecil. 50 gram tu menyamai 2 genggam akak lah. Genggam Sofia mungkin kecil lagi lah. Tak ada, sama je. Genggam ni 50 gram. 50 gram, sediakan air sebanyak 200 ml. Satu gelas lah istilahnya. Kemudian air masak? Ya, air masak. Cara pembuatannya adalah didihkan air ni dulu, tuang ke dalam tahu sirih yang dah dipotong tadi. Kaedah ni dinamakan infuse. Macam kita minum lemon lah nak kuruskan. Dan kita tuang air panas dekat dalam irisan lemon kan. Okey. Dia dapat essence dia lah kiranya. Not yet. Not yet. Lepas itu, biarkan seketika air mendingin. Kita buat macam ni pula. Akak shortcut je. Kita kukus dia. Boleh pegang Yes, kita kukus dia. Dengan jumlah air tadi yang dikurangkan. Nanti hasilnya akan jadi macam ni. Okey. Bila jadi macam ni, ini adalah ekstrak. Ini namanya distil. Kalau dalam bahasa pembikin namanya hydrosol. Hydrosol. Okey. Setelah ini simpan dalam peti ais. Dia tak apa, dia takkan tahan lama, dah simpan dalam peti ais. Daripada ini di sini ekstrak sirih telah menjadi 50 bahagi 200 adalah 25%. Okey, ekstrak kandungan ekstrak sirih dalam ni adalah 25%. Okey. Kita hanya ambil
Ini pula botol. Kita hanya ambil 15 ml. Katakanlah satu botol ni 100 ml. Kita ambil 15 ml saja. Okey, kalau dinisbahkan pada 1 liter 150 ml lah. Tadi okey, 100 ml kita ambil 15 ml ekstrak tadi. Kita campurkan dengan 8 ml. 8 ml. Apa ni? Tak ingat dah, Kak. Jus limau purut. Limau nipis. Limau nipis. Sebab dia antioksidan tinggi dan mengelakkan supaya air ni tak lebam macam ni. Okey. Jadi nisbahnya adalah 15% daripada satu jumlah botol 100 ml. Dicampur dengan 100 ml dan juga berapa ml? 8 ml. Okey, air suling penuhkan sampai jadi 100 ml. Maknanya per 100 adalah 15 sirih. 8 ini. Kalau you suka, you boleh bubuh peppermint. Ada bau sikit. Ada bau sikit. Okey. Boleh dicuba pada ini lain juga. So yang ekstrak kita dapat tadi tu, ni ekstrak dia. Warna dia tak cantik, tapi bau dia sangat bau sirih. Okey, sini simpanan peti ais boleh guna lagi. Okey. Peringatan, Kak suka ingatkan benda ni bukan untuk dijual secara komersial ya. Yang terbaru Universiti UMP pun katanya ada buat, tapi ini hanya untuk kegunaan family sahaja. Okey, tahan dia dalam 3-4 di atas minggu. Okey, jadi setanding dengan etanol. Apa yang disebutkan adalah kita memerlukan sekurang-kurangnya 60% hingga 70% etanol dalam satu solusi sanitizer. Ini dia. Jadi yang alami ni boleh orang kata at par. Okey, betul. Yang kedua, dia banyak kelebihan sebenarnya. Pertama, dia alami. Dia juga membantu penderita-penderita eczema dan psoriasis. Which is kalau mereka terkena alkohol, dia rasa macam terbakar tau. So ini bantuan untuk mereka lah. Kedua-keduanya, maksudnya foaming juga. Yang ketiga, sekarang alkohol sudah dah berlipat-lipat kali ganda harganya. Yang keempat, agak berbahaya kita mengajar orang ramai yang tidak ada background dalam chemicals. Sebab sudah ada laporan mengatakan orang menggunakan sanitizer kan, Sofia, terbakar tangan kan. Mungkin dia menggunakan alkohol yang tidak sesuai, yang tak boleh sebenarnya, dilarang digunakan. Contohnya metanol. Yang digunakan hanyalah isopropyl dan etanol. Itu saja. Kalau anda ingin melakukan di rumah, anda boleh lakukan tapi dengan berhati-hati, pastikan menggunakan bahan-bahan yang sahih dan betul sahaja ya. Baik, secara asasnya bagaimana nak dapatkan segala informasi kalau nak ikut di laman sosial media dan sebagainya, ada tak? Okey, boleh Facebook Seven Suns Lab. Seven Suns. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Nurjanah Ahmad Dini, pemilik Seven Suns Costume. Kau dapatkan segala informasi dan tips demo segalanya. Custom. Okey. Di Seven Suns di Instagram. Terima kasih sekali lagi. Kita akan bersama dengan Fatri Raya untuk menghubungi rakan kita yang berada di Korea sekarang. Silakan Fatri. Baik, kita akan bersama dengan Encik Muhammad Zaki Ahmad, rakyat Malaysia di Korea, yang mana kita setiap hari bahawa situasi di sana memang sebelum ini agak kritikal dan juga mencatat kematian yang tinggi, kes yang bertambah. Dan kita nak dengarkan sendiri perkongsian bagaimana beliau sendiri yang masih berada di negara itu untuk berkongsi pengalaman terkini di talian. Assalamualaikum Encik Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Zaki, alhamdulillah baik dan juga sentiasa berdoa. Mungkin dapat dikongsikan perkembangan terkini dari perspektif anda sendiri yang berada di Korea Selatan. Silakan. Perspektif saya sendiri, okey. Buat masa sekarang ni, keadaan di Korea berjalan seperti biasa. Ofis-ofis semua sudah buka, cuma yang masih tutup kolej-kolej, universiti, itu sajalah. Kawasan dari segi pengangkutan mungkin dihadkan ke jumlah pergerakan dan sebagainya? Okey, alhamdulillah pengangkutan still slow. Tak pack sangatlah. Tidak seperti masa yang lepas. Sekarang ni kebanyakan di jalan-jalan lengang. Itu saja. Baik, bagaimana pula dengan pemeriksaan? Saya difahamkan kerajaan di sana juga agak agresif melakukan ujian pemeriksaan terhadap mereka yang mungkin disyaki pembawa wabak. Bagaimana ia dilakukan? Okey, untuk membuat rawatan teks saringan memang disediakan di setiap tempat. So sesiapa saja boleh pergi ke situ untuk buat teks anytime. Dari segi melihat kepada kehidupan rakyat Korea, adakah mereka ni dalam keadaan yang panik, bimbang dan sebagainya? Atau bagaimana mereka ni? Okey, mereka kebanyakan tidak panik lah. Cuma
boleh katakan lebih disiplin lah sini sebab masing-masing menggunakan mask dan kebanyakan orang pun stay at home lah. Okey. Dan bila mereka kembali semula ke ataupun bekerja dan keluar, kita melihat apa lagi disiplin yang mereka bawakan? Mungkin jarak sosial dan sebagainya? Jarak sosial tu memang ada. Okey. Cuma kegiatan dia lebih orang kata lebih limited lah. Tak seperti sebelum ni. Ya. Jadi Cik Zaki rasa apa yang membantu mereka disiplin dan juga tidak panik? Kerana kalau panik nanti akan tertuskan kebimbangan awam kan? Apa yang mereka terapkan? Mungkin apa inspirasi mereka untuk mematuhi segala arahan itu? Mungkin sebab sikap dan cara hidup orang sini. Dia orang lebih utamakan disiplin. Okey, Cik Zaki ada perancangan untuk pulang ke Malaysia waktu terdekat? Dalam waktu terdekat memang saya nak balik, tapi disebabkan di Malaysia pun sekarang tengah teruk Okey. InsyaAllah saya balik pada bulan April nanti. Okey, baik. Kami doakan semuanya selamat dan kita doakan yang terbaik untuk semua insya-Allah. Okey, untuk rakyat Malaysia, saya nak ucapkan for all Malaysians, please stay at home. Okey. Baik, terima kasih pada Cik Zaki Ahmad, rakyat Malaysia di Korea Selatan yang berkongsi pengalaman dan semoga disiplin yang dibawakan rakyat Korea itu dapat kita terapkan bersama, bersabar dan saling memberi bantuan sebab kita kena duduk rumah, kita jaga kita dan kita fight COVID-19. Jumpa selepas ini untuk berkongsi pengalaman yang lain pula sepanjang tempoh berkurang ini. Kembali selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen terakhir ini sebenarnya kita nak melihat perkembangan apa ceritanya sekarang dengan Datin Aliyah bersama keluarga di rumah semasa PKP ni. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Aliyah apa khabar? Hai Fitri, hai Sofia. Hai. Masak ke tu? Masak. Ya, rajinnya masak. Okey. Pagi-pagi masak siap. Kita masak simple-simple je. Okey, apa yang simple tu boleh kongsikan? Ya. Nak tengok tak? Okey. Ni pun goreng je. Wah. Oh, nampak sedap lah. Meriah lah pagi-pagi. Meriah ke? Meriah. So, tak ada buat apa-apa, kita kena meriahkan rumah kita. Okey, jadi apa yang kelainannya kalau bihun tu? Kelainannya adalah saya yang masak. Okey, ada ditabur jutaan purnama ke? Macam tak tahu je cerita ni. Okey. Okey, kita nak letak tahu okey je lah. Closing for bihun saya. Biasa kalau masak menyanyi sekali ke? Dulu ya. Okey ya. Sekarang tak? Setelah berkahwin dengan seorang tak nyanyi dah. Lah, takut kena komen ke? Okey, ada cerita aktif buat lagu baru ya, Aliyah? Sekarang ni saya sedang mempromosikan Jutaan Purnama. Jutaan Purnama Cinta Iko, tengok. Okey. Cinta Iko. Ya. Okey, dengan cerita dalam lagu ni vokal Aliyah berlainan ya. Kenapa agaknya? Kerana arrangement dan juga acuan lagu tu. Okey. Dan lagu ni kisahnya pasal tentang apa sebenarnya? Sebab lagu ni bukan saya yang buat sebenarnya. Lagu ni dicipta khas untuk saya oleh Ikuan Fatana. Okey. So lagu ni mengisahkan seorang wanita yang mengharapkan cinta sejati daripada seorang lelaki tersebut. Okey, jadi bagaimana dengan kegiatan anak seni sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini? Mungkin Aliyah betul-betul menghadkan aktiviti dan juga redha dengan apa jua mungkin pembatalan program oleh pihak penganjur dan sebagainya. Macam mana menerima itu sebagai satu yang positif dan juga tidak panik, Aliyah? Ya. Saya rasa saya dah pernah saya pernah mengalami situasi macam ni, mana show kita kena batalkan apa semua. Pada saya itu rasa dah biasa pada saya. Jadi untuk dengan isu sekarang ni saya rasa
tak ada masalah besar pada saya sebab saya tahu setiap yang terjadi ada hikmah daripada Allah SWT. Dan bagaimana sebenarnya Datin Alia kekalkan positivity, kerana kita semakin lama ni mungkin ada yang mungkin rasa sedikit down, sedikit agak sukar untuk melalui PKP. Apa yang membuatkan Datin Alia ni sentiasa positif sentiasa? Saya rasa mungkin sebab saya melalui banyak pembelajaran dalam kehidupan. So daripada situ mengajar saya erti bersyukur. Baik. Kalau kita rasa kita susah, kita rasa show kita kena cancel everything, ada yang lagi susah. Jadi apa pun kita kena kembali kepada yang di atas. Baik. Jadi selain daripada memasak, apa lagi aktiviti yang sering Alia lakukan untuk terapi jiwa di rumah? Isteri selalu bagi statement macam tu. Terapi. Memang biasa. Memang biasa. Ya ke? Okey. Terapi jiwa adalah saya dapat menonton ceramah-ceramah dan juga cerita-cerita positif di YouTube. Okey. Datin memang minat masak kan? Jadi takkan kita masak pagi, petang, siang, malam sebagainya. Ada tak menjaga menu-menu tertentu, menu sihat ke? Ada tak yang mungkin ada pengawalan pemakanan di situ? Ada? Kita masak, tapi masak macam biasa juga. Macam orang lain masak mihun, masak lemak, masak apa kan. Cuma kita menghadkan pengambilan tu dalam portion yang sikit macam tu. Okey, baik. Semoga akan terus sukses dengan single tu hari ini. Dan semoga terus memasak untuk kebajikan suami dan keluarga. Lepas ni masak apa pula? Okey, bila saya masak untuk breakfast. Okey. Seorang masak untuk lunch. Oh, okey. Ya, kita ambil shift dekat dapur. Baguslah tu sebenarnya. Ya, sebab dua-dua memang sebelum ni kita orang sangat sibuk. Tok Ram dengan kerja dia, saya dengan kerja saya. Tapi ada hikmahnya dengan PKP ni. Sebab kita dapat luangkan banyak masa. Betul. Dan banyak rezeki-rezeki turun-temurun daripada kedua-dua keluarga dikeluarkan sekarang ni. Inilah masanya. Okey. Semoga menikmati kehidupan Alia. Terima kasih banyak. Sama juga. Okey, terima kasih. Okey, baik. Kita dah sampai ke hujung. Terima kasih kepada Nasi Ahmad, cita rasa Kedah yang asli yang menaja sarapan kita untuk pagi ini. Special. Dan semoga anda juga terinspirasi dengan apa yang kita kongsikan pagi ini. Betul. Dan membuat persiapan apa saja sekalipun. Jangan lupa untuk solat hajat. Kita bersama rakyat Malaysia mendoakan yang terbaik untuk Malaysia dan dunia, insya-Allah. Kita akan kembali esok dengan topik yang agak menarik. Diteruskan menonton Malaysia hari ini. Ingat #duduk rumah, #kita jaga kita, #COVID-19. Semoga dipermudahkan. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Sini bersamaku, bersama menuju alam baru. Ikut rentak menarilah denganku. Senyumlah padaku. Kau anggun begitu. Suasana dirasakan banyak mimpi. Semua turut sama menari, mengikut hentak lagu. Kau tersenyum padaku, ku balas senyuman. Bukan selalu begini berkenalan. Manisnya dirimu. Mari mengikat lagu.
keriangan. Kita bukan kesorangan.